Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini kalau tak silap Abang rakaman untuk hari Sabtu. Jadi moga-moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran hiburan untuk kita semua. Sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Dan pada sesiapa yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini, pengalaman Daniel, sambungan daripada 2 hari yang lepas. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan juga daripada Daniel. Sama macam 2 hari yang lepas. Kalau siapa-siapa yang terlupa, Daniel ni adalah salah seorang anak daripada kaum peribumi. Kalau tak silap Abang, Semai, daripada kaum Semai dekat Ulu Perak. Ceritanya, kalau yang 2 hari lepas, pengalaman dia dengan mak dia memancing, dan kali ni tetap juga pengalaman pergi memancing. Pada waktu ni, Daniel dah besar sikit, dah lebih kurang belasan tahun. Cerita yang pertama waktu tu dia masih sekolah rendah. Kali ni ceritanya sekolah menengah. Dan kesan daripada cerita yang pertama tu, yang dia nampak makhluk pelik dekat atas puncak pokok, menyebabkan Daniel dengan mak dia tak berani lagi untuk memancing di kawasan itu. Dan benda tu diberitahu kepada semua kawan-kawan mak dan ayah kepada Daniel. Sejak daripada kecil, ayah Daniel kan seorang anggota PGA kan. Jadi ayah dia selalu jarang ada dekat rumah. Dia dengan mak dia, dengan adik-beradik je lah. Disebabkan tu, Daniel ni sangat rapat dengan kawan-kawan bapa dan juga kawan-kawan mak dia. Dan ke mana-mana mereka pergi, kalau mencari hasil hutan, mereka akan pergi bersama-sama. Pada waktu kejadian ni, mereka sebenarnya nak pergi memancing. Jadi si emak ni katanyalah dengan Daniel nak ikut ke tidak. Mula-mula Daniel macam takut-takut. Tapi mak dia beritahu, kali ni yang nak pergi memancing bukan mak seorang. Mak ajak satu batalion. Maksudnya kawan-kawan mak dia ajak sekali untuk beramai-ramai. Jadi mak dia kata kali ni kita memancing bukan dekat kawasan yang kita kena dalam 2-3 tahun yang lepas. Bukan. Kita pergi jauh sikit. Jadi Daniel kata bila dengar apa yang mak dia cakap, dia rasa lega lah kan. Dan dia bersetuju nak ikut. Pada hari kejadian tu, mereka bertolak bermula daripada pukul 8 pagi. Belum habis-habis sarapan, dia terus bertolak. Belum matahari naik mencacak, dah bertolak. Kerana tempat mereka nak memancing kali ini agak jauh daripada lokasi tempat mereka tinggal. Jadi berjalanlah. Bukan setakat mak dia aja. Kawan-kawan mak dia yang perempuan-perempuan, makcik-makcik ni semua ramai-ramai ikut. Termasuklah dengan Daniel. Mereka pun berjalanlah. Pukul 8 berjalan. Pukul 12 tengah hari barulah mereka sampai di lokasi tempat mereka akan memancing. Jadi mereka pun startlah memancing. Memang menjadi kebiasaan orang-orang tempat tinggal dia, kalau memancing bukan duduk di satu tempat. Selepas beberapa jam mereka akan berpindah ke tempat lain. Yang mana tempat yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya adalah tempat-tempat yang menghampiri lokasi tempat mereka tinggal. Jadi pancing lokasi yang pertama mesti paling jauh, dan memancing di lokasi terakhir adalah yang paling dekat dengan rumah mereka supaya senang nak balik nanti. Praktikal juga kan, memang cerdik. Jadi pada waktu sampai pukul 12.30 tu memancinglah, dapatlah banyak ikan. Sambil-sambil tu yang ibu-ibu ni tadi carilah rebung, cari kangkung, sayur-sayur hutan untuk dibawa ke rumah. Jadi tak payahlah nak beli-beli lagi. Daripada satu lokasi ke lokasi kedua sampai lokasi ketiga, dan akhirnya mereka sampai ke lokasi terakhir, lebih kurang lokasi yang ketujuh. Sewaktu sampai ke lokasi terakhir ni, jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Dan pada waktu tu 6.30 petang memang bukan gelap, memang terang. Sebab mungkin keadaan pada waktu tu memang terang, tak ada gelap-gelap, memang panas mencanak. Jadi diorang pun memancing dekat lokasi yang terakhir. Jadi selepas dekat tengah nak tunggu umpan dimakan,
si ibu-ibu ni tadi pergilah masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan-bahan makanan hutan. Terutama cari rebung. Sebab mereka belum dapat lagi jumlah rebung yang banyak. Rebung sedap nak dibawa masak lemak kan. Jadi mak dia dengan kawan-kawan mak dia pun pergilah masuk ke dalam hutan. Bukan 2-3 orang, semua ikut. Yang tinggal menjaga joran adalah si Daniel seorang. Dia tak jaga dekat tepi-tepi sungai, dia jaga agak jauh sikit daripada sungai. Dan dia nyalakan unggun api supaya asapnya bertebaran. Jadi dia tak kena lagi gigit dengan nyamuk kan. Jadi itu sebagai satu cara yang baguslah untuk mengelak nyamuk. Sambil tunggu makcik dan mak dia balik, makcik-makcik dengan mak dia balik cari hasil hutan, Daniel termenung. Dia perhatikan keadaan sekeliling dengan cuaca yang terik panas tu pukul 6.30 petang. Tiba-tiba datanglah angin. Tak tahu datang daripada mana. Angin datang menerpa tempat dia menunggu tu tadi. Dan bila angin tu datang, secara automatik, suasana dekat kawasan tu berubah. Daripada panas terik dan agak meriah, berubah menjadi suram dan menakutkan. Dia punya perasaan pada waktu tu macam ada orang meninggal. Perasaannya sedih, suram dan agak sejuk. Jadi pada waktu tu dia berharap mak dia dengan kawan-kawan mak dia cepat-cepat keluar daripada hutan. Dia dah rasa tak sedap dah ni. Dalam masa setengah jam selepas tu, barulah dia nampak mak dia dengan kawan-kawan mak dia terkocoh-kocoh keluar daripada hutan dan berkumpul dekat tempat Daniel. Jadi selepas berkumpul tu, terus mak dia cakap, jom kita kemas-kemas, kita balik. Jadi pada waktu tu Daniel pening. Kenapa pula nak kena balik? Kenapa nampak macam kalang kabut? Mana kangkungnya? Mana rebungnya? Sebab masuk dalam hutan katanya nak cari rebung. Rebung tak ada, kangkung tak ada, sayur hutan tak ada, petai pun tak ada. Jadi dia kata, tak apalah, ikut je lah mak. Nak balik sekarang ke mak? Balik sekarang, mak dia kata. Dengan muka mak dia pucat, kawan-kawan mak dia lagilah muka macam ternampak sesuatu yang luar biasa. Jadi selepas mereka bersiap-siap, mereka pun teruslah berjalan. Perjalanan mengambil masa cukup lama. Suasana daripada siang bertukar menjadi maghrib dan bertukar menjadi gelap. Dan sewaktu mereka berjalan lebih kurang pukul 9 malam dengan keadaan jalan yang sangat laju. Bukan perlahan-lahan, bukan melenggang-lenggang. Ini betul punya jalan laju sebab untuk selamatkan diri. Bila tanya mak dia kata kita kena cepat, kita nak selamatkan diri. Apa yang mak dia maksudkan, Daniel pun tak faham pada waktu tu. Pada waktu tu dia tak tahu kenapa mak dia cakap macam tu. Cuma dia ikut je. Mak dia dengan kawan-kawan mak dia bergerak dengan sangat laju, seolah-olah macam berlari-lari anak. Tapi tak ada seorang pun buka mulut. Tiba-tiba jam pukul 9 malam pada waktu ni, mereka semua bawa lampu picit, ada bawa lampu kepala kan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Keadaan dalam hutan pada waktu tu betul-betul gelap sebab bukannya jenis bulan cerah. Jadi dengan keadaan gelap, tiba-tiba mereka terkejut sebab mereka dengar satu bunyi yang mana kalau orang-orang peribumi panggilnya dengan panggilan semet. Kalau kita panggilnya adalah pelesit. Diorang panggil semet. Jadi bunyi tu agak nyaring, bingit dan menyakitkan telinga. Bila dengar macam tu, tiba-tiba mak dia terus menjerit, tundukkan kepala. Waktu tu Daniel tak tahu hujung pangkal kenapa tundukkan kepala. Tapi arahan mak dia menyebabkan mak dia dan kawan-kawan mak dia semua tundukkan kepala. Mereka berhenti daripada jalan. Daripada terus berjalan, mereka tundukkan kepala menyarap dekat lantai. Bila nampak macam tu, Daniel pun ikut sama tindakan apa yang dilakukan oleh mak dan kawan-kawan mak dia. Mereka pun ramai-ramailah tunduk. Pada waktu tu bunyi semet tu memang betul-betul kuat dan membingitkan. Selepas habis dia bunyi semet tu berbunyi, tempat juga Daniel kata dia tutup telinga. Selepas habis dia bunyi tu semakin agak perlahan, tiba-tiba memang sesuatu yang sangat luar biasa. Ada satu makhluk melintas mereka. Makhluk tu tinggi, badannya berbulu warna hitam, matanya merah macam baldi.
Dia punya besar mata dia macam tong air tu kan. Jadi bayangkan tong air tu punya besar, itulah mata. Nampak benda tu berjalan melintasi mereka. Walaupun mereka semua nampak benda tu berjalan melintasi cukup dekat, tapi tak dengar satu biji tapak kaki pun. Bunyi tu memang tak ada. Dan mereka melihat benda tu melintas seolah-olah benda tu mengikut bunyi semet tu tadi. Semet tu berbunyi, lepas tu benda tu ikut bunyi semet tu. Dan selepas bunyi tu hilang, barulah mereka semua bangun. Mak dan kawan-kawan mak dia bangun daripada meniarap tadi. Daniel pun ikutlah dan mereka terus lajukan langkah sampailah balik rumah. Bila sampai dekat balik rumah, memang banyak persoalan yang muncul dekat kepala semet. Kepala semet pula. Kepala Daniel. Kepala semet pula Kepala Daniel. Nak tanya macam-macam ni. Kenapa tak dapat rebung? Sebab seharian cari. Yang keduanya, kenapa tiba-tiba kena tunduk? Lepas tu ada makhluk besar datang. Lepas tu bunyi semet. Apa benda sebenarnya? Jadi bila sampai dekat rumah, mereka pun berkumpul. Jam menunjukkan pukul malam lah, pukul 12 malam macam tu. Lepas mandi, barulah si Daniel ni tanya dengan mak dia, mak boleh tak terangkan sebenarnya ada benda-benda yang dia tak faham. Mak dia kata apa? Ini adalah warisan keturunan kita, bangsa kita, dia kata. Semet adalah berbunyi bila ada sesuatu yang akan melintas. Setiap kali makhluk yang besar tu, yang kalau orang Malaysia, orang Melayu panggil hantu galah kan, kalau sebelum benda tu melintas, semet akan berbunyi dulu. Semet ni ada dua dia punya peranan. Yang pertama, menjadi penunjuk jalan kepada si hantu galah tadi tu berjalan. Dan kedua, tujuan semet tu mengeluarkan bunyi adalah untuk memberitahu pada orang yang ada dekat kawasan tu ataupun binatang yang mengatakan, bos aku nak lalu, korang kena ke tepi dan diam. Jadi bila dengar macam tu, fahamlah Daniel, rupanya ini adalah pengetahuan daripada susu galuh dia. Jadi Daniel tanya lagi, apa kata kalau kita buat bising ataupun yang menyebabkan benda yang tinggi tu tadi sedar kehadiran kita. Kata mak dia, engkau nak mati, benda tu kalau jumpa manusia, nampak manusia, dia akan pegang manusia dan dia akan pulas kepala manusia sampai patah tengkuk. Sebab dia anggap kita ni adalah bahan permainan. Bukan seorang, puluhan orang yang dah terkena sejak daripada zaman dulu sampailah ke zaman sekarang. Terdiam Daniel. Oh, bahaya rupanya benda tinggi tu. Cumanya memang benda tu nampak dengan mata kasar, tapi tak sangka benda tu bukan berasal daripada alam kita. Dia berasal daripada alam lagi satu. Dan dia memang tak suka dengan manusia. Dia jadikan manusia sebagai bahan permainan, cabut-cabut kepala. Banyak kali terjadi dan rupanya itulah puncanya. Okey, dah dapatlah penjelasan tu. Seterusnya, Daniel tanya, kenapa tak bawa rebung dan tergocoh-gocoh keluar daripada hutan, berjumpa, datang ke tempat saya, menunggu mak dan kawan-kawan. Mak dia kata, ni baru mak dia nak buka cerita. Masa dia tinggalkan Daniel dekat dalam hutan tu tadi, mak dia dengan kawan-kawan mak dia pun pergilah masuk ke dalam hutan, tujuannya nak cari rebung. Biasalah bila dah ramai-ramai makcik-makcik keluar ramai-ramai, menjadi mulut ni berborak-borak lah sambil mencari berebung ni tadi. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Tiba-tiba dia orang nampak ada seorang nenek tua. Nenek tu agak bongkok, tangan dia penuh dengan ikan. Jadi nenek tu berjalanlah. Mereka ingatkan nenek tu adalah manusia tu pada awal-awalnya. Jadi salah seorang daripada makcik, kawan kepada mak Daniel, tegurlah. Wah makcik, banyak ikan dapat. Kat mana makcik ambil? Makcik pancing. Teringin juga kami nak mancing sana. Jadi makcik tu tak angkat muka. Dia pun diam, tunduk. Dia cuma keluarkan satu ayat yang sangat pelik. Kalian semua cari rebung kan? Cuba petik rebung dekat tepi-tepi kalian tu kalau kalian nampak, dia kata. Jadi pada waktu tu, mak Daniel dan kawan-kawan dia terpinga-pinga. Tengok keadaan keliling. Makcik ni ditanya lain, dia jawab lain. Kenapa dia jawab rebung? Pada waktu tu semua terpinga-pinga kecuali emak kepada Daniel. Dia tak terpinga. Dia cuba sedarkan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia seolah-olah kena pukau, kena ada yang tak kena. Jadi nenek tu
Tengok aja gelagat mak Daniel dengan kawan-kawan mak dia yang terpinga-pinga pergi cari rebung di sekitar tu. Tapi mujur mereka tak jumpa rebung tu dan mereka tak ambil. Dan yang paling menakutkan, bila nenek tu angkat muka, barulah semua orang perasan mata nenek tu memang semuanya hitam. Dia bukan mata orang biasa, dia mata sesuatu. Jadi bila nampak macam tu, berlarilah masing-masing ketakutan, berlari keluar daripada hutan menuju tempat Daniel menunggu, yang dekat tepi kolam tadi kan. Jadi bila sampai dekat situ, mereka tak bawa rebung lah, tak bawa rebung, tak bawa sayur. Daniel tanya lagi, kenapa nenek tu ditanya lain, dijawab lain? Mak dia kata, ini adalah bukan rahsia tapi pengetahuan kepada bangsa kita. Kalau jumpa nenek dalam hutan, bawa hasil hutan, sama ada dia bawa ikan ataupun bawa sayur-sayuran, dan kalau kita tegur dia, dia jawab benda lain, hati-hati. Kebanyakan daripada mereka adalah harimau jadian. Jadi mereka sebenarnya adalah sejenis jin lah. Jin yang menyamar menjadi harimau. Daniel tanya lagi, kenapa tak ambil rebung? Sebab nenek tu dah cakap rebung di sekitar-sekitar. Pada waktu tu mak Daniel beritahu, sebenarnya harimau jadian tu selalunya merayau mencari tuan. Dia nak cari tuan sebab dia nak berkadam, dia menabur bakti dan jasa kepada tuan dia. Jadi kalau salah seorang daripada kawan mak Daniel ataupun mak Daniel sendiri pada waktu tu ternampak rebung dan dia ambil rebung tu, bermaksud harimau jadian tu tadi akan menjadi pendamping kepada orang yang mengambil rebung. Mujur pada waktu tu tak ada seorang pun jumpa rebung di sekitar tu. Memang cari-cari tapi tak jumpa. Jadi bila dengar dua penjelasan tu, Daniel sedar banyak lagi ilmu-ilmu bangsa dia yang dia baru pertama kali dengar. Dan dia kata itu bagus untuk dia. Dan dia simpan kenangan ni sampai bila-bila dan diceritakan kepada abang untuk abang sampaikan kepada semua. Cerita yang kedua ni masih lagi pengalaman Daniel. 2017 cerita yang kedua ni. Tapi kali ni Daniel dah besar. Dia bekerja dekat Cameron Highland. Kalau tak silap abang, dekat satu kilang kotak dekat sana. Jadi bila ada waktu cuti susah dia kata. Dia kerja kilang tu memang susah cuti. Kalau ada cuti pun sehari, dia tak boleh lah nak balik rumah mak dia dekat Ulu Perak tu. Dan pada waktu tu kalau tak silapnya mak dia dah pun meninggal dunia. Jadi dia lebih banyak kalau ada cuti dia balik rumah makcik dia. Makcik dia duduk dekat kawasan Cameron Highland, dekat satu perkampungan lah dekat Cameron Highland tu. Pada waktu tu rumah makcik dia masih lagi dia perbuat daripada buloh, buat daripada anyaman buloh, tapi tetap juga kawasan tu sangat dingin dan sangat menarik untuk dihuni. Menarik, banyak hasil-hasil hutan, banyak lagi benda yang belum diterokai kawasan tu. Okey. Jadi pada satu hari tu Daniel dapat cuti. Dia pun baliklah rumah makcik dia macam biasa. Dekat rumah makcik dia ni bukan dia seorang je lah. Ada ramai anak makcik dia, anak saudara makcik dia, ramai lah. Lebih kurang 8 ke 10 orang pada waktu tu. Pada malam tu, sebenarnya dah banyak kali Daniel tidur kat situ. Tapi kenapa pada waktu tu terjadi 3 peristiwa pelik. Pada malam pertama Daniel tidur, tiba-tiba dia mimpi. Dalam mimpi dia nampak anjing. Sekumpulan anjing yang banyak. Tapi di antara anjing-anjing tu, dalam mimpi di antara anjing-anjing tu, tiba-tiba muncul seekor anjing warna hitam, pekat. Dan anjing tu daripada berjalan 4 kaki, tiba-tiba dia berubah menjadi manusia dengan kepalanya yang masih anjing. Dan dalam mimpi tu, anjing yang misteri tu tadi, bagi tahu satu benda kepada Daniel. Bunyinya macam ni. Dah lama tuan aku tunggu dan rindu dengan cucu-cucunya. Tuan aku ada dekat bawah, dia kata. Dekat bawah bukit. Dalam mimpi tu, Daniel terkejut. Kenapa anjing tu boleh bercakap bahasa bangsa dia, maksudnya bahasa dia, bahasa keturunan dia. Dan selepas dia sedar yang anjing tu kata ada seseorang yang merindui cucu-cucunya, jadi Daniel tanya, di manakah orang yang rindu cucu-cucu ini? Dan anjing tu beritahu, orang tu ada di bawah bukit. Dalam mimpi tu, Daniel pergi menjengah bukit yang dimaksudkan.
kat mana kedudukannya. Bila dia tengok dekat kawasan tu, dia nampak ada seorang lelaki tua sedang berdiri dan lelaki tu senyum ke arah dia. Dan selepas tu dia terjaga daripada mimpi dan dia dengar dekat luar penuh dengan bunyi-bunyi anjing. Jam menunjukkan pukul 12 malam pada waktu tu. Oh, dia kata, adakah mimpi ni betul atau mainan tidur? Tapi kenapa dekat bawah bukit? Pada waktu dia terjaga tu, makcik dia waktu tu terjaga juga. Sebab makcik dia nak hidupkan api. Cuaca kan sejuk kan kat Cameron Highland. Jadi makcik dia nak menghidupkan api. So moganya api tu dijadikan bahan untuk pemanas badan. Jadi bila nampak makcik dia yang tengah mundar-mandir, Daniel pun teruslah tanya, "Makcik, malam tadi saya mimpi ni. Begini saya mimpi. Ada anjing cakap bahasa kita yang kata tuannya sangat merindui cucu-cucunya. Dan dia kata lelaki tu tinggal dekat bawah bukit." Berubah muka makcik bila Daniel sebut bawah bukit. Nah, makcik dia cakap, "Kau tahu tak bawah bukit tu apa?" "Tak tahu." "Kenapa?" "Oh, itu adalah perkuburan bangsa kita." Terkejut juga Daniel. Biar betul. Dalam mimpi tu memang dia beritahu bawah bukit dan bawah bukit tu adalah kubur. Bila dengar macam tu, Daniel daripada keadaan cuaca sejuk terus dia jadi panas, terus dia rasa macam dia dah tak boleh tidur. Dalam keadaan yang huru-hara, gelisah, si makcik ni tadi perasan perubahan yang berlaku pada Daniel. Jadi dia beritahu pada Daniel, tak apa. Makcik teman, kalau Daniel nak tidur, Daniel tidurlah. Rupanya Daniel kata dia langsung tak boleh tidur sampai menjejak ke pagi. Bila pagi baru dia boleh tidur, baru dia lelap. Makcik dia pun berehatlah. Pada malam yang kedua, Daniel sekali lagi bermimpi. Tapi pada dalam waktu mimpi ni, dia bermimpi pendek tapi agak menakutkan. Yang menyebabkan dia terjaga tengah malam dan selepas tu susah nak tidur. Dia berjaya tidur tapi susah nak tidur. Dalam mimpi tu, waktu tu Daniel baring dekat sebelah dinding. Dalam mimpi tu juga, dia rasa ada seperti benda tangan, jari yang luncup-luncup, yang macam kukunya panjang, masuk ke dalam rumah daripada celah-celah dinding rumah makcik dia. Dan tangan tu menggenggam rambut Daniel dan ditariknya rambut Daniel secara perlahan-lahan. Pada dalam mimpi tu Daniel menjerit sebab dia rasa cukup sakit. Dan tiba-tiba dia terjaga daripada tidur pada malam yang kedua. Yang lebih memelikkan lagi, yang peliknya ialah rambut Daniel memang bergumpal seolah-olah ditarik oleh makhluk tu. Sama ada benda tu mimpi atau betul, susah Daniel nak jelaskan. Dan pada malam yang ketiga adalah malam terakhir Daniel tidur dekat rumah makcik dia sebab cuti panjang kan. Pada waktu tu bukan cuti sehari, cuti panjang. Bila dah berkumpul ramai-ramai tu, esok pula nak balik ke kawasan tempat kerja. Malam tu mereka tak tidur awal. Semua tidur lewat. Makcik bancur kopi, masing-masing duduk dekat unggun api. Seronok bercerita-bercerita. Tengah-tengah dia orang bercerita ni macam-macam perkara walaupun pukul 12 malam dah tak rasa takut apa dah. Tiba-tiba, lupa nak beritahu, rumah makcik dia ni terletak dekat satu bukit. Okay? Jadi tengah-tengah dia orang berburak ni, tiba-tiba dia orang dengar bunyi jeritan datangnya daripada satu puncak bukit yang bertentangan daripada rumah makcik Daniel. Dan bunyi suara menjerit tu menuruni bukit seolah-olah macam terbang dan pergi ke kampung yang ada di bawah kaki bukit tu. Lepas tu baru suara tu hilang. Benda ni bukan manusia sebab bukit tu cukup tinggi dan pergerakan suara tu cukup pantas. Kalau manusia pun berlari sekuat Usain Bolt pun belum tentu boleh menuruni bukit sambil menjerit, sambil konsisten dia punya jeritan tu. Memang mustahil. Jadi mereka semua tahu yang menjerit tu adalah makhluk alam sebelah yang menakutkan lah. Jadi bila dengar bunyi jeritan tu, semua orang masuk dekat dalam rumah. Masuk seolah-olah macam menyelamatkan diri. Bila besok pagi, tengah-tengah diorang ni bersarapan, jiran kepada keluarga ni datang. Jiran ni pula, makcik ni, dia ni adalah bekas bomoh. Dan dia dah berhenti jadi bomoh. Cumanya ilmu tu dia masih ada lagi. Antara ilmu yang dia dapat adalah dia boleh nampak siapa yang menjerit pada malam tu. Jadi bila makcik tu datang, seolah-olah macam nak membawa berita, menyebabkan dia diasak dengan macam-macam soalan. Siapa yang menjerit malam tadi? Itu persoalan paling utama. Makcik tu jawab macam ni. Sebenarnya yang menjerit malam tadi adalah
satu makhluk yang berbulu dan dia bergerak cukup pantas. Jadi bila dengar macam tu, semua orang terpinga-pinga. Mana datangnya makhluk berbulu? Ditanyakan semula kepada makcik tu. Makcik tu cakap apa? Sebenarnya yang menjerit tu adalah makhluk tu. Makhluk tu bukan liar. Dia adalah kepunyaan seseorang. Dan dia menjerit pada malam tu memberi petanda yang dia membawa santau. Dia nak menjalankan tugas dia yang diarahkan oleh bos dia untuk menyantau beberapa orang dekat kampung tempat dia datang pada malam tu. Terdengar apa yang diceritakan oleh makcik bekas bomoh tu tadi menyebabkan Daniel belajar satu benda baru, iaitu memang banyak rahsia dalam ahli keluarga dia, terutama keturunan dia, yang belum sempat dia belajar atau ambil tahu. Tapi melalui macam ni baru dia faham. Bunyi benda yang menjerit tu pun mewakili makhluk yang nak menjalankan amanah santau. Itu adalah satu perkara yang menjadi ingatan pengajaran buat Daniel. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Tamat dah cerita tentang Daniel hari ni. Jadi dah 2 hari, 2 kali abang ceritakan tentang pengalaman Daniel. Dan terima kasih sangat-sangat Daniel sudi kongsikan pengalaman Daniel dengan abang dan semua untuk kita jadikan iktibar dan pengajaran. Sebelum abang tamat cerita, terima kasih abang ucapkan pada yang membeli t-shirt kuning JSPL, sambal lara dan juga coklat moist. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Dan sebelum abang tamat cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Norman Naim, yang mana hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 10 genap umur 36 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi Norman, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Hana Hanafi. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak buahnya. Yang pertama, Nur Adriani Fitri, yang mana hari jadinya jatuh pada 16 Oktober. Dan yang kedua, Awang Kuzil Qayyim, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 Oktober. Dengan ucapan, semoga berjaya dalam kehidupan, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kesempatan ini abang mengucapkan selamat hari jadi buat Nur Adriani dan Awang Kuzil Qayyim. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Acik Oni. Dia nak sampaikan ucapan ulang tahun perkahwinan. Dia kata, minta semua doakan ulang tahun perkahwinan makcik yang ke-30 pada 31 hari bulan 10 akan datang. Doakan perkahwinan kami sentiasa bahagia dan kekal bahagia hingga ke syurga. InsyaAllah Acik, kita doakan sama-sama. Semoga Acik sentiasa kekal bahagia bersamping suami yang dicintai, dan semoga sakinah mawadah warahmah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Adam Muhammad Fadil. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ibunya, iaitu Puan Rohaya binti Abdul Hashim, yang mana lahir pada 15 Oktober yang lalu. Dengan ucapan selamat hari jadi buat ibu yang disayangi, semoga panjang umurnya, banyak rezekinya dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan daripada pihak JSPL, abang mengucapkan selamat hari jadi buat Puan Rohaya binti Abdul Hashim. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda yang bernama Sumayyah Atikah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Nur Amalina Zulaika. Hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 10 akan datang, genap umur 17 tahun. Dengan ucapan, semoga diberikan kesihatan yang baik, semoga dipermudahkan segala urusan dan panjang umur dan murah rezekinya. Kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Nur Amalina, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Maurin Junan. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat puterinya, iaitu Faustina Andu, yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 10 genap umur 14 tahun. Dengan ucapan semoga anak yang menjadi anak yang berjaya dan baik-baik selalu. Dan di kesempatan ini abang mengucapkan selamat hari jadi buat Faustina Andu, semoga cerah masa depannya.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.